This video is brought to you by Shopee Store Fulong.my. Baru ni diorang ada hantar kat aku satu produk diorang berjudul TWS True Wireless Stereo. Yang best pasal earbud ni adalah yang pertama, it's wireless. So korang tak payah dah nak serabut dengan wire-wire earphone korang berselirat apa semua kan. Kedua, it's hands free. Ketiga, it has digital display. Dan feature keempat dan kelima ni paling best, which is TWS atau True Wireless Stereo ni mempunyai touch control feature tau. So contoh kalau korang tengah duduk dengar lagu-lagu kan, korang dah tak payah dah nak swipe tepi kanan kiri apa semua. Korang just double tap dekat earbud tu je. Lepas tu kalau korang nak pause atau nak play lagu, korang just tap sekali je. Aku pakai earbud ni feeling orang kaya siut. Dan yang menariknya lagi, in the event of emergency, bateri phone korang dah nak nazak ke, nak mati ke, korang boleh jadikan casing earbud ni sebagai power bank. Tapi untuk emergency je lah, sebab tu dia ada 2000 mAh je. So for more information, korang boleh visit Shopee Store Fulong.my. Link are provided in the description down below. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto. Wow, chapter 1025 dah keluar gang. But I'm so sorry, sepatutnya hari ni aku nak buat live manga reaction, tapi mic pula tak function. Wih, dah macam pantun pula. Tiba-tiba rosak pula lepas aku siapkan video ni. So insyaAllah aku akan cuba siapkan video chapter review secepat mungkin. Probably esok aku akan post video untuk chapter review tu. Okay, alright, dalam video kali ni kita nak bercerita tentang the new Fleet Admiral yang telah menggantikan Sengoku the Afro Buddha. Yang juga banyak mendapat sorotan dalam grup community One Piece. Meskipun dalam popularity poll 2021 ni, nama dia hanya menduduki tangga ke-53. Even Whoop Slap nombor 37. Tak apa, kita bukan nak cerita pasal ranking kemasyhuran dalam video ni, but kita just nak berborak pasal Sakazuki Akainu. Okay, alright, let's proceed with the content. Enakan buah kurma dari Timur Tengah. Kelazatan buah kurma yang tiada bandingannya. Kontrol. Akainu, bila kita dengar Akainu, kita akan teringat, mesti kita akan teringat tentang peristiwa di Marineford, di mana dialah musibat yang telah membunuh abang Luffy, Hiken no Ace, dan dia juga seorang yang berpendirian teguh dengan notorious idenya, which is absolute justice. Adakah kita tahu apa maksud absolute justice tu? Jika absolute justice itu bermaksud hanya patuh pada peraturan tanpa membantah, kenapa Akainu dia tidak berapa setuju bila perlu bekerja sama dengan Shichibukai, dan dia juga pernah berbeza pendapat dengan Gorosei. Jadi sebenarnya prinsipal absolute justice yang dipegang oleh Akainu mempunyai maksud yang lebih mendalam, dan inilah apa yang kita akan bincang pada hari ini. Jadi apabila kita bincang pasal Akainu hari ini, aku nak korang tahu yang aku secara personalinya tidak berapa setuju yang Akainu ni ada jiwa justice berdasarkan apa yang dia telah tunjukkan. Tapi memang tidak diragukan yang dia memang seorang yang hebat dan merupakan salah satu great character. Jadi sebelum aku bincang tentang ideologi absolute justice yang dibawa oleh Akainu ni, aku nak sembang sikit pasal personality Akainu ni sikit. Sakazuki Akainu merupakan seorang yang mempunyai tubuh yang sasa dan ketinggian dia mencecah 3 meter panjang, yang lebih tinggi daripada Straw Hat termasuklah Brook. Watak Akainu ni diinspirasikan daripada pelakon Japanese Bunta Sugawara, dan Oda memang ambil sebiji dari segi muka dia dan penampilan Bunta Sugawara. Dalam lakonan dia, Bunta Sugawara ni pernah memakai suit merah dan digantung pink rose di bahagian kiri dia sambil menghisap curut. Sama kan macam Akainu. Sakazuki Akainu ni juga ada tatu berbentuk bunga berapi yang besar dekat area bahu kiri yang membawa ke bahagian chest dia. Di bahagian kanan dia pula ada tatu pedang yang kecil. Tatu ni mungkin salah satu hint tentang the secret sword unit dalam Marines, tapi tak sure lah pula macam mana kan. Pasal pada aku mungkin leader untuk sword tu adalah Monkey D. Garp. Korang boleh tengok video aku cerita pasal Garp sebelum ni. Okay, Akainu memang sebenarnya sangat kuat. Tambah-tambah pula dia ada kelebihan kuasa magma berkat buah devil dia Magu-Magu Nomi. Oda pernah cakap dalam satu interview dia, kalau Akainu ni jadi watak protagonis, dia boleh habiskan One Piece dalam 1 tahun saja. Padu tak padu Akainu ni. Akainu ni dilahirkan di North Blue, walaupun ketika usia dia yang masih kecil, Sakazuki Akainu ni ada sikap grim demeanor
dan sense of justice. Dia sertai Merin sekali dengan rakan se-admiral dia iaitu Borsalino, dan dengan pantasnya naik ke pangkat seterusnya disebabkan kekuatan dia yang sangat dahsyat. Akainu ni pernah ditugaskan untuk memusnahkan O'Hara dengan Aokiji sebab si bapa kepada Spandam tu, Spandine, panggil Buster Call. Waktu insiden O'Hara inilah terlahirnya ideal dia iaitu absolute justice, dan dalam masa yang sama juga wujud ketidaksefahaman dia dengan Aokiji. Dalam perang Marineford, dialah yang menjadi faktor penentu kemenangan bagi pihak Merin. Ketika perang inilah dia antara penyumbang terbesar dalam peperangan. Strategi dia yang membuatkan Squardo berpaling tadah dari Oyaji, dan dia jugalah yang membuatkan Whitebeard dan Ace mati. Dan lepas perang Marineford, dia bersemuka dengan Aokiji untuk merebut jawatan Fleet Admiral. Tapi aku macam pelik juga, macam mana institusi profesional macam Merin ni menentukan jawatan Fleet Admiral tu dengan pertarungan pula kan? Hey, korang kan ada sistem siapa pencadang dia, siapa pemutus dia, checker dia, maker dia, approver dia. Kenapa nak sampai dua candidates ni untuk bertarung? Korang bukannya pirate yang hidup tanpa undang-undang? Profesional lah sikit. Macam itulah bunyi dia kan. Tak adalah, aku macam curious je lah kan. Tak boleh ke decide elok-elok kan? Dan selepas dia menang pertarungan menentang Aokiji, dia dinaikkan pangkat menjadi Fleet Admiral dan menukarkan Marine Headquarters ke New World. Dia ketepikan semua sikap moral dan etika dan tanamkan sikap purely militaristik. Akainu ni ada hasrat untuk musnahkan semua kejahatan di dunia dan tamatkan pirate era. Sikap tidak timbang rasa dan kepintaran yang dia ada membuatkan dia ni lain daripada villain yang lain. Berdasarkan appearance dan extreme belief, membuatkan dia ni jadi impulsive monster yang boleh mengamuk sesuka hati dekat siapa-siapa yang menentang dia punya order atau keinginan dia atau hurts his pride. Tapi opposite side pula, Akainu ni kalau nak buat sesuatu, dia akan fikir dengan betul-betul dan buat rancangan yang baik. Akainu ni akan cuba cari jalan untuk dapatkan result dengan cara yang efisien dan efektif. Kita boleh tengok plan dia untuk manipulate Squardo untuk serang Whitebeard, dan of course dia juga memanipulasi Ace untuk lawan dia one on one dengan cakap Whitebeard ni jual kru dia dan merupakan seorang yang loser. So berdasarkan konsep absolute justice dia berjanji akan selesaikan apa yang ditugaskan kepada dia. Contohnya, dia dengan tiada rasa belas kasihan hancurkan kapal yang dipenuhi dengan warga O'Hara yang tak bersalah untuk pastikan mission dia sukses, sambil cakap, やるんなら徹底的にだ。万が一あの船に学者が一人でも潜んでいたら今回の犠牲の全てが無駄になる。悪は可能性から根絶やしにせねばならん。 Dia tak tunjukkan sedikit pun timbang rasa bila berhadapan dengan pirates, dan dia tak boleh terima kalau salah seorang Marine gagal dalam misi atau memalukan Marine. Sebab inilah dia betul-betul mengamuk dekat Fujitora yang share dekat seluruh dunia pasal Luffy yang kalahkan Doflamingo. Jadi selain daripada Aokiji, orang yang tidak sefahaman dengan Akainu ni juga adalah Fujitora, iaitu berkaitan dengan justice lah. Yang lebih menarik, dia marah dekat Gorosei bila dorang ni cuba cover up tentang pengunduran Doflamingo daripada Shichibukai, di mana dorang ni cakap Marine yang buat silap. So jatuhlah image Marine kan. Selain tu, Akainu juga tak setuju yang Gorosei ni buat Marine ni macam alat untuk world government yang boleh gunakan Marine ni bila masa ikut suka hati dorang. Jadi berdasarkan hujah yang aku cakap ni, jom kita berdiskusi pula tentang konsep sebenar absolute justice ni. Oda pernah stated dalam SBS yang idea absolute justice ni terlahir bila Sakazuki ni hancurkan tempat lahir Robin iaitu O'Hara, dan tiada seorang pun yang selamat kecuali Robin berkat pertolongan Aokiji untuk memusnahkan semua kejahatan. Aku rasa benda ni menarik sebab daripada event ni lahir dua orang yang ada konsep tersendiri, iaitu Akainu, orang yang akan jalankan tugas yang akan sentiasa absolute dan thorough, di mana seorang lagi adalah Aokiji yang buat keputusan untuk bantah keputusan orang atasan dia untuk fulfill own moral justice dia, iaitu di masa tu dia selamatkan Robin. Jadi kita boleh tengok yang idea of justice Akainu ni adalah untuk sentiasa follow the law tanpa menghiraukan situasi atau orang yang terlibat. Rules are rules. There are no exception or second chances. Sakazuki yakin inilah satu-satunya cara untuk musnahkan semua evil yang wujud dalam dunia ni, iaitu Great Pirate Era. Contohnya, dialah penyumbang terbesar dalam kejayaan Marine dalam Marineford. Kalau Shanks tak datang tu, tamatlah cerita One Piece kan. Sebab kat situ boleh cakap semua pirate akan mati. Tambah-tambah kalau Luffy mati, habislah cerita One Piece. Selain tu, dia juga percaya the meaning of bloodlines. Dia akan
judge seseorang tu berdasarkan keturunan dia. Kita boleh tengok yang dia betul-betul kejar dan nak sangat bunuh Ace, nak sangat-sangat Ace ni mati, yang merupakan son of the Pirate King. Dan samalah juga dengan Luffy, anak kepada most wanted man in the world. Jadi bagi aku, konsep absolute justice yang Akainu ni bawa adalah berdasarkan kehendak dia. Macam kita boleh tengok, dia musnahkan Ohara dengan tujuan untuk tak nak bagi pengkaji itu terlepas. Tapi tugas sebenar dia bukan untuk bunuh semua orang pun, cuma bunuh orang yang kaji pasal poneglyph tu je. Tapi dia bunuh semua orang dan settlekan mission dia. Lepas tu dia juga nak bunuh sisa-sisa pirate yang hidup dekat Marineford. Padahal tugas dia kat situ cuma pastikan yang pengeksekusian Ace itu berjalan lancar je. Tapi dia bantai nak bunuh semua orang dan kerah semua angkatan Marine untuk lenyapkan semua evil tanpa hiraukan orang bawahan dia tu penat ke, sakit ke, nak mampus ke, apa ke. Marah pula. Dan satu lagi, dia juga bunuh orang bawahan dia yang tak ikut order dia tanpa belas kasihan. Bagi aku benda ni tak ada kaitan dengan justice atau thoroughness. Tapi pada pendapat aku personally, ini adalah tirani dan cruelty. Siapa nak come first? Sendu ke bosku? Tak boleh ride nak rentas daerah musim PKP ini. IG Shop Republic of Halakiri menawarkan kepada kita jersey motor sempena merdeka. Come on, motor tersadai kan? Jom kita kasih panas enjin sikit dengan jersey ini. Dengan tawaran RM39 sahaja, anda berpeluang untuk mendapat free gift di setiap pembelian. This t-shirt dikabarkan sebagai jersey limited edition dan promosi untuk jersey ini akan tamat pada bila-bila masa sahaja dan hanya offer untuk 100 orang terawal sahaja. Material kain yang sangat-sangat selesa, sangat-sangat comfy bila dipakai pada musim panas dan sejuk. For more information, korang boleh contact Alip Kertu dan Rizka. Link are provided in the description down below. Kita juga boleh tengok reaction dia bila Kobe beranikan diri untuk stop dia waktu perang. Dia terus nak bunuh Kobe. Nasib baiklah ada Shanks. Kalau tak, hangus dah si Kobe tu. Kalau Kobe ada mochi-mochi no mi, jadilah Kobe celup tepung. Kesemua contoh ini menunjukkan dekat kita yang ideal yang salah membuatkan kesengsaraan untuk semua pihak. Yang menariknya adalah, bagi aku absolute justice Akainu ni sebenarnya tak ada justice langsung. Contohnya, dia tak suka dan benci gila-gila dekat pirates, tapi dalam masa yang sama diorang ni minta bantuan si Chibukai yang sebenarnya pirate. Dan yang terakhir, dia ni tak suka atau tak sefahaman sebulu dengan Gorosei, tapi dia okey je dengan sistem diorang tu, slavery-nya, racism-nya, exploitation dan undisputed dominance of the weak kan. So apa korang rasa berdasarkan tindakan dia ni? Padahal ideal dia adalah absolute justice kan. Sepatutnya dia halanglah diorang ni buat slavery dan sebagainya tu. So pada pandangan aku simple je. Justice yang cuba ditunjukkan oleh Akainu ni adalah cuba untuk ikut peraturan dunia, tapi yang hakikat dia adalah dia hanya ikut ideals dan value dia sendiri sahaja. Semua benda tu dia yang tentukan. So apa pendapat korang? Drop your comment down below. So gang, that's all I have untuk perkongsian kali ni. And gang, before I end, sedikit renungan. Mungkin kita dah bosan dengan perkataan maaf, perkataan bersabar, juga mungkin sebuah perkataan yang dah basi bagi hati kita yang sudah terluka. Kerana mungkin luka yang dibuat terlalu dalam. Tapi sampai bila kita mahu sedih? Sampai bila kita nak biarkan hidup kita terbengkalai dengan perasaan marah dalam keadaan kita sedang marah, sedangkan orang yang kita marah itu sedang bahagia? Please my brother, just forgive. Kerana memaafkan dan melupakan itu bukan untuk mereka, tapi untuk hati kita. Kita tak akan dapat memperbaiki diri kita dengan menghancurkan orang lain. Sedarlah, jikalau kita menyimpan perasaan marah dan dendam, ianya hanya akan menyakiti hati dan pemikiran kita. Dengan menyimpan marah dan dendam, umpama kita meminum racun tapi mengharap orang lain yang mati. Memang tidak mudah untuk memaafkan, tapi kena ingat, memaafkan bukan berarti kita menerima perbuatan dia. Memaafkan bukan berarti mereka yang benar dan kita yang salah. Tapi dengan memaafkan, kita boleh mencegah perbuatan mereka itu untuk tidak menghancurkan kita. Percayalah, pasti suatu hari nanti akan datang orang yang mendampingi kita, menolong kita. Jangan pernah berserah, kerana kita bukan a loser. Hidup kita terlalu bernilai. Lanjutkan hidup kita dan jadilah yang terbaik. Life must go on my brother, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi